Ah. Salam tu. Salam Ustaz, salam Ustaz. Nama adik benda? Amirul Syazrin. Bolong aja. Amirul Syazrin. Amirul Syazrin. Syazrin. Panggil Amirul ke? Panggil Amir ke? Amirul. Amirul. Mak ayah ada mari tak? Dakwah. Tak tahu. Dah duduk mana? Bubuh atas. Buka gigi. Duduk. Duduk sini. 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 Ngada baru. Ngada baru. Kat mana mau cik tunjuk? Belakang tu. Belakang sejik ni. Ayah buat kerja benda? Tahu. Tak tahu ayah kerja benda. Tak apalah budak-budak. Nak. Dan mak dekat. Penolong pegawai teknologi makanan. Oh. Di mana? Tak ingat. Dah ingat, tak apalah. Tapi panjang tu penolong. Saya dah ingat dah, Ustaz. Ulang mula. Penolong pegawai teknologi makanan. Penolong pegawai teknologi makanan. Baik, sekolah dia jauh apa? Darjah 5. Darjah? Darjah 5. Darjah 5. Sekolah mana? Sekolah Kemasaan Wakaf Mempelang. Wakaf Pelang ni, sini Dah pergi sekolah dengan benda? Basikal. Basikal siapa bui? Ayah. Ayah, bukan JKK. Kan. Ustaz, saya tanya Ustaz. Nama benda tadi? Amirul Syazrin. Amirul bila besar nak jadi benda kira-kira? Kira-kira lah. Pemain bola. Pemain bola. Main bola. Kalau pemain bola, dah kalau bola, tengok bola. Tengok Televisyen ke? Tengok radio? televisyen. Televisyen. Boleh kira jawab radio, jeng. Orang Malaysia lah main bola tengok. Ke orang putih? Dua-dua. Tengok kau? Kalau tak mau jadi pemain bola, nak jadi benda? Tahu. Tak tahu. Jadi mu nak naik sini? Cakap banyak Kenal tak ni? Kenal? Siapa dia? Syekh Hanafi. Tengok. Lacor Orang popular. Pasal ingat. Pasal ingat duk Pahang pula ni. Ni duk Pahang pula ni. Ni, apa? Tadi besuk dah. Ni duduk mana? Dengung. Pandai ni. Duduk dengung. Tahu duduk dengung. Ni. Ni dah kenal ni. Ada kakak tak? Ada. Kalau saya Nafi jangan jawab ada kakak. Mak saudara ada kata. Ada hati tu. Dalam hati ada tambang. Tu hati rok-rok pun lembek kolek-kolek. Dah. Baik, ni hadiah ni nak makan seorang ke adik-adik nak beri? Banyak ya, sekuk ada, sekuk cotek, ada sekuk gulung. Makan seorang. Adik ada tak? Ada. Beri ke adik, beri ke kakak atik lah. Cara dia tanya. Ada pula tanya selalu kakak gitu. Ambil aja. Ambil aja. Berapa ni? 5 lagi? 6 lagi. Kita panggil seorang ni. Seorang lagi budak-budak. Kejap Ustaz, ada pengumuman penting. Baik, saya curi sekejap. Yazid Mursyairi, 13 tahun ayah tunggu kat kereta. Ayah dia mengedak lagi tahu. Baik. Muhammad Arif Iskandar, 8 tahun. Anak dia tunggu kat pentas. Ni terbalik Muhammad Arif Iskandar, 8 tahun. Anak dia ada sebelah pentas, boleh mari ambil. Dan yang terakhir, WTV 4159 Kelisa Putih, Blok Jalan. Sila Ustaz. Panggil seorang lagi. Saya memang nak sangat Ustaz kata orang tua tadi tu. Mana? Kalau ada. Tolong sekali insya-Allah. Siapa ada orang tua sebelah dia? Orang beramah Abu Amor sikit. Sama-sama kita apa?
Ni. Ni meh. Ni Meh. tadi. Tunjuk ni. Jangan nangis. Jangan nangis. Nabi hadiah selalu. Jangan nangis. Ni ayah tolong tengok ni gambar anak ni dalam skrin. Jangan tutup muka ni. Dek jangan tu. Jangan tutup muka. Tengok kamera. Adik. Dek. Tengok kamera tu. Tengok kamera. Arif Iskandar, 8 tahun. Nabi hadiah ke tak Ustaz? Nabi ke tak? Dah. Tunggu aja dia mari. Seorang lagi mana? Kita banyak hadiah ni. Orang tua ada tak? Orang tua? Ada orang tua seorang. Ada pocik. Mana? Ada? Ni tak boleh. Ni, Ni. Boleh. Meh. Ni. Adik tunggu situ. Okey. Minum air. Kuih tu. Ni sona ni Ustaz. Bahan sonalan tu. Nama penuh benda. Nama penuh Abdul Kadir. Mikail. Abdul Kadir. Abdul Kadir. Dah mana kita jadi tak lengur lah. Dekat sangat. Bahan Mikail tu. Abdul Qadir. Orang mana ni? Tengok sama. Orang Kanu lah. Tahu dah Terengganu. Tokang United Kingdom gini. Orang mana? Orang mana? Mana tu besar kat ni? Kampung apa? Kubang Wujud. Kubang Bujur. Dekat Kubang Lembek. Dekat Kubang Lembek. Kubang Lembek. Apa dia panggil Kubang Lembek? Sebab orang lalu Gelang. Orang lalu Tegelang. Oh. Kubang nama binatang ada tak situ? Ada Pulau Babi. Ada senama kampung Kubang. Kubang ni lambat. Kubang Palak. Bukan. Kubang Ikan. Kura. Kubang Kura. Ada. Kura ni depan ni. Belakang ni. Mana ada Kura? Bukan mana. Kenal tak ni? Kenal sangat ah. Kenal sangat. Oh. Suka tak dengar dia? Suka. Kadang-kadang senyum Orang tanya suka, dia jawab kadang-kadang senyum. Tak apalah. Pasal apa senyum? Ni hadiah TV separuh je ni. Dabar dia. Sebab suka kuat dari senyum Suka korang jadi senyum. Oh. Orang mana dia? Dia bersu ke? Dengung. Tahu. Dah dengar dah depan ni dia. Dah kenal belum nak? Kenal dah, memang orang Dengung. Kenal. Pernah pergi Dengung? Pernah. Pernah jumpa dia di Dengung? Pernah jumpa lah. Dia buat benda di Dengung? Jumpa kat surah Syekh Kadir. Dia jual roti canai situ? Tak. Setelah program buka puasa. Program buka puasa. Kenal sangat lah. Mana tak ada dengung surah Syekh Kadir? Ada? Ada kat Rombau. Kat Rombau. Pergi tak surah. Aku mana pada tahu. Ketua pemuda tu. Surah Syekh Kadir ada, aku tahu dia ingat apa. Dah ingat tu lah. Duk cara pala ikan boleh. Tu kata makan ekor jangan main kepala. Jadi dah ingat. Kalau Kahwin dah. Anda boleh tanya Ustaz? Boleh. Kahwin tak lagi? Kahwin tu. Nama atas Kadir kau? Surah Kadir kau? Okey. Abdul Kadir kahwin dah, anak berapa orang? Ada anak. Dan selalu kita dengar ni dengar mana? Dengar kat Sarung Kubang Lembek. Lama dah. Lama dah. Kalau zaman muda itu dengar dah ke tak lagi? Muda baru balik kampung 2008, 5 tahun dah. Dah pergi mana? Dulu duduk Kelang. Duduk Dino. Cari makan Dino. Cari makan. Duduk Dino. Dengar macam sini kau. Dok. Malah kau ni. Dulu duduk Terbaru, Pondok Pasir Tumbuh. Pondok Pasir Tumbuh tu. Lepas tu pergi kerja di Kelang. Lepas tu ni balik kampung dah. Balik kampung lah. Alhamdulillah. Beri je hadiah. Baik.
apa lagi? Okey, Ustaz. Baik. Kita pergi pada satu soalan, Ustaz, boleh ya? Boleh. InsyaAllah, baik. Mana soalan motor ni? Dia kata, Ustaz, dia ada motor ES5. Ha. Lepas tu, dia ingat nak naik standard lah, nak beli motor besar sikit lagi. Ha. Jadi, kalau naik motor besar sikit lagi, kena buat pinjaman. Jadi, lagu mana, Ustaz, buat pinjaman? Maknanya, dia kata, kita ingat nak beli Kawasaki 250, tapi nak buat pinjaman Ion Credit. Boleh tak, Ustaz? Riba ke dok gitu? Baik, yang pertama kita kena faham pinjaman bukan makna riba. Berhutang bukan makna riba. Riba ni benda lain. Kullu qardin yajuru nafa'a fa huwa riba. Tiap-tiap pinjaman hutang yang ada mengenakan harga bayaran yang lebih daripada pokok untuk mencari keuntungan ni, barulah hukumnya riba. Jadi tak kira mu nama bank Hong Leong ke Hong Kiong ke, kalau tidak ada riba maka tidak haram. Yang jadi haram bukan sebab nama bank, yang jadi haram adalah dengan sebab cara pinjaman itu dibuat. Kalau benda tu haru tak ada masalah, kalau benda tu riba situ jadi haram. Masalahnya kalau kita buat pinjaman, kita nak pinjam 10,000, dia kata okey nak pinjam 10,000, bayar kena bayar 12,000, situ jelas dah riba. Mukona kok mana pun itulah riba namanya. Jadi yang tidak riba ni yang mengenakan akan duti perkhidmatan yang sedikit. Hak ni ada disebut oleh ulama-ulama. Umpamanya Dr. Wahbah Zuhairi sebut dalam kitab Fiqh Al-Islami, hukumnya kalau makna persennya kecil, iaitulah upah untuk pengurusan dibenarkan pada syarak. Tapi yang banyak berlaku sekarang, kalau pinjaman seperti ini adalah haram kerana jelas riba. Kita nak elokkan, janganlah buat pinjaman. Belilah secara angsuran. Jangan buat pinjaman. Kalau nak buat pinjaman, pastikan tidak riba. Dengan cara sewa beli dan seumpamanya. Sebab motor besar ni bukan satu keperluan yang dikirakan penting di dalam kehidupan. Baik. Okey, terima kasih, Ustaz. Sekali lagi nak ulang. Yazid Musyairi, 13 tahun, ayah tunggu kat kereta. Ada baca pengumuman je. Viva MCB 6553, ganggu laluan jalan utama. WVG 4891, Viva Putih, ganggu lalu lintas. Hak tulis je ni. Baik. Satu soalan, Ustaz, sebelum kita, pasal kita ada hadiah, 2-3 hadiah lagi, Ustaz. Baik. Ditanya, Ustaz, kita hidup untuk apa? Kenapa kita dilahirkan? Kawan berbangsa India dan beragama Hindu suruh tanya, Ustaz. Ada bagi kau, Dia berasal daripada Penang. Sila, Ustaz. Malam ni kita beri peluang kepada Ustaz Syekh Hanafi jawab satu soalan. Jadi dipersilakan. Boleh Boleh tak? Alhamdulillah. Hak payah-payah Ustaz suruh saya jawab. Tak payah gitu. Pasal dengar ke nampak racok nak jawab dalam YouTube ni. Aduh. Mu jawab. Tapi saya muk ni muk untuk bertanya ni, tak ada muk untuk jawab. Baik. Tak apalah. Yang pertama sekali, kita hidup ni untuk apa? Kenapa kita dilahirkan? Hai payah. Ustaz tolong jawab saya. Para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pertama sekali, manusia ni sebenarnya di antara beza dia dengan makhluk-makhluk yang lain, ialah dia ni hubbu istitla', dia suka nak tahu kenapa, mengapa, bakpa. Lepas tu masa kecil-kecil lagi pun dia dah tanya dah, ayah ini apa, ini siapa, dia dah start tanya dah. Sebab itulah soalan macam mana yang ditanya oleh saudara kita yang berbangsa Hindu itu, kenapa kita diwujudkan, apa tujuan kita hidup. Ini sebenarnya satu soalan yang mari daripada manusia
Yang memang Allah Ta'ala nak soalan macam ni mari pada manusia. Supaya dia tanya, pasal apa aku ada sini? Apa tujuan hidup? Takkan mari saja-saja je. Serupa dengan bewok riang, dengan unta, dengan kambing lembu. Tak ada sebarang matlamat. Yang pertama sekali para hadirin, Islam beritahu pada kita, kita ni ada atas dunia ini kerana dibuat. Kita ni makhluk. Ada yang buat kita. Kita tak buat diri kita sendiri. Hatta jarum sebatang pun tak boleh jadi sendiri. Padahal jatung boleh buat apa sangat. Paling kuat boleh buat kena mak obat, buat kena obat. Boleh buat cocok-cocok gitu je. Tapi jarum tak boleh jadi sendiri. Kena ada tukang buat. Maka manusia yang sebegini hebat, yang ada macam-macam, ada jadi perokok, penyamun, ada jadi suami orang, bini orang, tok imam, Perdana Menteri, Presiden, ahli sains, doktor, macam-macam, tentulah lagi tak pernah sabar dia jadi sendiri. Ada yang tukang buat. Soalnya siapa dia yang buat? Maka para hadirin, setakat hari ini Islam kemukakan kepada kita yang buat kita ialah Allah. Siapa dia tak setuju kata Allah yang buat, baik cuba rayak siapa dia buat. Kalau bukan Allah buat, cuba rayak siapa dia buat. Jadi sendiri tak pernah sabar. Sebab itulah berlaku di zaman, boleh tu saya jawab jadi panjang sikit tak? Boleh berlaku, baik. Di zaman Imam Hanafi, bukan saya Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Di zaman Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah ni berhadapan dengan Ad-Dahriyun, golongan komunis. Zaman Imam Hanafi, ada dah dulu komunis, cuma namanya lain. Golongan ini menafikan adanya Allah. Menafikan Allah yang buat sesuatu. Mereka mengatakan semua yang ada atas dunia ni jadi sendiri, jadi kerana kebetulan. Maka golongan ini ajak orang berdebat, berbahas. Tak ramai ulama yang sanggup berbahas, berdebat. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi sanggup berdebat. Masa tu dia muda lagi. Maka dibuatlah perjanjian untuk berdebat di padang astaka mana-mana. Maka bila mana berjanji, katakan berjanji pukul 5 petang, Imam Hanafi tak sapa-sapa. Golongan komunis ni cakap besar. Dia tengok Imam Hanafi tak berani nak berdebat dengan aku. Kata dah memang tak ada Tuhan. Tuhan ni karuk je. Kita ni tak dibuat oleh siapa-siapa pun. Kita berjadi dengan kebetulan. Lama-lama rupanya Imam Hanafi sapa juga. Sapa lambat. Kat garik dah baru sapa. Lalu dia tanya, kata macam mana? Ustaz, baru sapa lewat orang mari, tak berani ke? Imam Hanafi kata bukan tak berani. Masa saya nak mari tadi, saya kena seberang sungai. Buk perahu tak ada untuk seberang sungai. Saya tunggu-tunggu buk tak mari-mari. Menambang tak mari-mari. Dan ni siapa juga? Tiba-tiba, satu pokok di tepi sungai tu terbalik jatuh atas sungai. Bila terbalik jatuh, pecah. Jadi kapal, jadi buk sendiri. Jadi perahu. Saya pun naik, bawa mari sini. Lalu kata golongan ni, kata Ustaz, kalau nak buat alasan mari lewat pun jangan pelawak. Mana boleh buk perahu jadi sendiri, kayu pecah sendiri. Imam Hanafi kata, celaka kamu. Perahu jadi sendiri, kamu tak mau percaya? Kamu nak kata ada orang buat juga perahu, tak mustahil perahu jadi sendiri. Tapi manusia, alam semua sekali ni tak apa pula jadi sendiri. Untuk membuktikan kita ini ada tukang buat. Maka dia, siapa dia yang buat? Allah yang buat. Dan Allah yang buat kita ini, bila dia buat kita, tujuannya apa? Tujuan apa pasal duduk di atas dunia ini? Allah Ta'ala beritahu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Huwa alladhi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang buat kamu daripada tak ada kepada ada, kemudian mati balik. Apa tujuannya? Tengah-tengah antara hidup dengan mati itu, supaya Allah Ta'ala uji dengan umur yang diberi, kesihatan yang diberi, harta yang diberi, otak yang diberi. Siapakah yang paling baik sekali menggunakan nikmat-nikmat ini? Akhirat esok-esok, mana orang yang berjaya guna nikmat ni seperti mana yang Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala beri hadiah surga. Mana-mana yang salah guna, Allah Ta'ala beri hadiah juga, nama dia neraka, humala neraka. Terus kalau saya ilmu sekerak buku lali, Ustaz Azhar jawab.
Boleh Ustaz? Baik, saya tanya soalan pula. Tak aci ngelak kan? Tak ada janji lain. Baik. Assalamualaikum. Ini dia bagi salam Ustaz. Kat kampung saya ada rumah sewa yang biasanya disewa pasangan-pasangan untuk buat maksiat. Orang kampung tu pula pakat orang tak tahu je. Katanya berjuang Islam. Tak tahu lah orang kampung tu lah maknanya bukan awak maksiat tu. Baik. Guana cara nak selesai masalah ni Ustaz? Berat amba rasa. Silakan. Apabila berlaku dalam sebuah negeri, sebuah komuniti kampung ke apa ke, perkara-perkara yang terbukti benda itu diharamkan pada syarak. Kalau benda itu tersembunyi, maka kita sendirilah kena selesaikan dengan pihak yang terlibat. Kalau benda itu melarat, umpamanya kita bimbang makin mendapat sambutan dan sebagainya, boleh merosakkan orang-orang lain pula, maka kita kena adukan pada pihak berkuasa lah. Sebab tu yang mula-mula sekali kita kena tengok keadaan lagu mana kes itu dulu. Kalau kes tu baru peringkat permulaan, maka tak perlu kita heboh. Kita direct saja kepada tuang ampunya diri dan kita nasihat supaya mereka boleh berubah dan mereka tidak mendapat malu. Tapi kalau maknanya mereka memberi tentangan dan kita rasa benda ini boleh menyebabkan orang lain pula terikut-ikut, maka kena ada pihak berkuasa. Sebab itulah pihak berkuasa biasanya pejabat agama. Kalau telekom tak terlibat dalam bab-bab begini, kita pun tahulah. Tapi kalau kita report dan sebagainya tidak diambil tindakan, maka di situlah kita mempunyai satu tugas kewajipan untuk mengubah sendiri apa yang berlaku itu. Jadi jangan potong. Tertib. Kita kena report kepada pihak berkuasa dulu. Contoh macam ada orang judi haram lah. Ada buat ke kedai 6 ekor haram lah, kampung kita report boleh tak jadi apa, ikut jabat agama pun dia buat tak tahu. Kita sendirilah pula yang kena ambil tindakan. Sebab kita sudah report, kita sudah lalui tertib yang pertama yang diwajibkan oleh ulama, kena lapor pada pihak berkuasa. Bila tidak bertindak, maka kita sendiri yang bertindak. Kalau kita tak bertindak juga, maka kita berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tindakan kita itu biar sesuailah dengan keadaan maksiat itu sendiri dan tidak berlebih-lebihan. Wallahu a'lam. Satu soalan daripada saya sendiri Ustaz. Saya ingat masa saya zaman budak-budak dulu, masjid surau ni biasanya ada jamu semua hari-hari. Kalau dok berat-berat pekui bodoh-bodoh gitu je. Dan ni jadi satu daya tarikan. Bila budak-budak dia nak, kita nak sebut ikhlas apa, dia bukan parti sangat. Ada rasuah sikit dengan kuih-kuih ni yang mari. Cuma sekarang ni nampaknya hala ke tak ada dah benda-benda macam ni. Jadi macam mana Ustaz? Adakah satu budaya yang baik yang patut dibuat semula atau macam mana? Baik, memang benar. Kalau dulu sejik surau ni dia ada makan. Kalau tidak banyak pun seminggu sekali. Sehingga kita ni kalau nak tahu ada makan ke tak sejik kat rumah kita tengok budak-budak ramai. Kalau budak-budak cek ramai kelewat kat kolong surau, ada makan mana tu. Boleh kenal. Tapi learning tak ada benda tu. Tapi alhamdulillah dulu ada makanan orang tak ramai. Sekarang kurang dah makan-makan masjid ni, tapi orang makin ramai. Jadi yang dikehendaki oleh agama nombor satu sekali orang meramaikan masjid, bukan makanan. Cuma dia ada satu benda yang baik yang patut diteguhkan. Kita pernah kuliah ceramah di Bukit Bading. Bukit Bading ni kawasan Keras lah, atu ramai. Jadi dibuat tindakan supaya anak-anak muda ni tak mari kat kuliah kita, dibuat bagi nasi di masjid. Kita ngajar surau, dia buat bagi nasi. Tujuannya supaya anak-anak muda tak pergi dengar kuliah, pergi ambil nasi, pergi makan nasi sejik. Jadi anak-anak muda pergi ambil nasi di masjid dan pergi dengar surau kita juga. Lepas dengar kuliah, bahang nasi. Jadi nampaknya alhamdulillah orang mari sekarang di masjid
Tak macam dulu kerana nak makan. Ni tak ada makan pun orang nak mari, kerana sekarang ramai pengkuliah. Dan kesedaran daripada tua muda sekarang tak macam dulu. Alhamdulillah, masing-masing suka kepada ilmu, masing-masing suka pada surah masjid. Sebab itulah kita tengok, contoh program kita pada malam ini 3 malam dah, orang ramai sokmo. Padahal mari kena duduk congok balik, duduk rumah tak katil pun sedap. Pada duduk sila gini sampai serebang punggung-punggung. Tapi sanilah daripada jiwa yang terlalu ingin kepada perkara-perkara yang berkait dengan akhirat, maka kerana tak ada nasi, tak ada kuih pun tetap mari juga. Tapi kalau nak teruskan, kita hantar nasi atau kuih ke masjid surah, tu memang digalakkan kerana dapat pahala sangat. Cuma biarlah benda tu ikhlas. Sebab kadang-kadang orang kalau dia nak jual, nanti dah habis kuih baru pergi surah. Dah habis dah jual, pergi surah, buah bung apa kerah. Tu imam sendiri nak putus buah bung tu lekung bunyi. Lekung tu dak cakap dah imam. Bunyi bunyi. Nampak? Cabut dengan gigi-gigi. Jadi kalau patutnya bila kita mula nak meniaga tu, kita ambil sudah 2-3 riyal untuk masjid surah. Dak nanti dak habis. Start niaga, dulu hak bagi yang masjid surah. Hak tu yang Tuhan balas dengan balasan yang hebat di akhirat nanti. Jangan lapar maknanya keluar buruk baru nak bagi orang. Mana dak laku makanan baru nak atas masjid. Wallahu a'lam. Baik, sebelum kita panggil, kita ada hadiah sikit lagi Ustaz. Ada 5 lagi. Ada 5 lagi hadiah. Satu soalan cepu emas. Dalam banyak kajian yang dibuat baru-baru ini, fenomena UAI ini di antara fenomena yang membawa impak yang besar dalam pilihan raya baru-baru ini. Ini bukan nak jack ni, kena parok dah ni. Cumanya ada beberapa tempat negeri Terengganu ni yang berat lagi, setiu, besuk. Dan kita tengok ustaz agak kurang ke situ. Kenapa? Dan ataupun mungkin insya-Allah lepas ni akan, sebab kita mengharapkan ustaz punya sinaran ini boleh sampai seluruh negeri Terengganu insya-Allah. Macam Haji Abdul Rahman Limbung dulu bawa perubahan negeri Terengganu. Macam mana tu? Harapan besar tu kira-kira tu. Memang kurang besuk dengan setiu. Sebab kita pergi ni kebanyakan yang kita suka perginya sejik surah. Kita kurang lah mana suka padang-padang dan seumpamanya. Kita nak orang mari sejik, mari surah. Lepas tu kita suka kuliah di sejik surah. Jadi dia orang bila sebut nak panggil kita je, mula-mula boleh. Bila dekat nak pergi tak boleh. Mula-mula boleh, bila dekat nak pergi tak boleh. Malu-malu lah besuk. Orang kampung ustaz. Besuk tadi. Keadaan kerajaan negeri Terengganu ni kita faham lah. Kita anak watang lahir di kampung ladang, tak benar mengajar di masjid ladang. Nampak tak? Orang ladang tak benar mengajar di masjid ladang. Biar dia kata tak ada orang tak apa, asal telinga tak sakit. Nampak? Ni yang berlaku dalam negeri kita. Jadi kalau besuk dengan setiu, masjid surah tidak berani nak panggil. Yang berani panggil, suratnya tak ada orang nak saing. Yang panggil ramanya orang dua yang tak ada kuasa dengan masjid. Orang besuk kata marilah kampung saya, orang Kuala besuk kata marilah kampung saya pula. Kita kata nak mari buat benda. Nak mari lepak antara tepi kampung boleh, atas gerai. Dia nak suruh ingat je di masjid, tak boleh, dia orang luar. Dia kena orang masjid. Kalau ada gitu gini kita tak bertanggungjawab, dihalang dan sebagainya. Dan ada beberapa masjid yang telah hantar surat, bila dah sekat kita nak pergi 2-3 hari, kita nak pergi besuk, ditahu oleh puak-puak jin perik ni. Faham tak? Dia pun halang. Dan ugu Imam Bilal dan sebagainya, kalau UAI mari, kena tarik tauliah jadi imam dan sebagainya. Ada yang kena ugu tak akan tak disambung bertugas dan sebagainya. Itulah sebenarnya yang berlaku. Jadi kalau ada venue, ada tempat untuk kita buat kuliah, untuk kita tazkirah, tak ada masalah. Ikut giliran atau surat, ikut giliran. Gitu saja. Tapi memang besut dan setiu agak susah. Boleh pergi surah-surah gitu je lah. Baru ni yang terakhir surah Bukit Keluang. Surah dah siap lagi, kecil je surah, boleh muat dalam 200 orang je. Dinding pun tak ada. Bulan lepas
Bukit Keluang. Dan dia mencatatkan kutipan derma tertinggi dalam Terengganu setakat ni 51,000 kuliah maghrib. Di Bukit Keluang, di Besut, yang surah tak ada dinding, latar saja ada. Lepas tu ada besi-besi piling, besi-besi coken-coken, besi bing. Walaupun begitu, 51,000, terkejut kita dengar. Orang duduk birago itik, bira sarang lembu, duduk tepi-tepi rupuk begitu. Jadi bukan kita tak mau pergi. Jadi kalau sediakan tempat dan seumpamanya tak ada masalah. Pusat pun tak ada masalah. Tapi dia orang hanya panggil mari je. Mari tepat dak pergi. Takkan kita nak pergi cakap atas wakaf itu 5-6 orang. Jadi kita imam bila pun kadang-kadang takut juga dengan manusia. Padahal dia bertugas dengan Allah. Pasal dia rasa manusia yang jaga rezeki dia. Patutnya kita imam bila dah melaungkan azan, membesarkan Allah, membawa menjadi ketua orang sembahyang, tak takut dah apa jadi sekalipun, aku nak kuliah ni juga. Kalau begitu orang ni maka dia akan masuk golongan yang dapat petunjuk macam disebut dalam ayat tadi. Wallahu a'lam. Kita panggil 2 orang lagi. 2 orang sekali naik. Seorang orang muda, pakai maflar plastik. Maflar plastik. Seorang kisah alik ni. Apa ni? Ada. Ada. Nak balik ni. Kita baju pun dah gosok lagi ni, nak naik Melaka pula esok. Pagi esok bawa kereta pula seorang diri punang pagi. Maya pun nusuk pula. Tengah naik sekarang naik. Nak balik pula ni. Ustaz nak balik besuk ni. Apa perut ni? Nak balik besuk ni. Tengah. Baju merah. Mari dek. Tak apa, bukan sokmo meh. Mari ya. Pakai kain tak tu? Pakai kain. Nampak macam baju saja. Duduk. Sambung. Tak apalah. Seorang lagi. Nama apa? Hazim. 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 Orang mana? Orang dia burung. Durian burung. Pasal apa dia nak panggil kapung durian burung? Banyak burung. Ya. Kat mana ada? Sawadi. Kat Sawah Padi. Ya. Betul. Kalau saya pergi tak ada. Tahu. Dia belakang tu dalam sekolah tu ada lagi main burung situ. Situ pak pertandingan burung dulu tu. Tak. Ada lagi lah ni? Tak ada lah. Tak ada dah. Main. Tak apa, saya dia. Main. Belajar mana? KL. KL kat mana? Kat Bangi. Bangi tu benda tu? Uni KL MFI. Uni KL. Uni KL. Lepas tu kos benda? Wedding. Umur berapa dah? 20. 20 tua dah. Ustaz nak salang. Allah. Duduk. Mu lagi. Duduk. Baik. Berapa orang adik-beradik? 5. Kenal dia ni, Ustaz Hanafi ni? Kenal mana? Dalam YouTube. Oh, kenal lah YouTube. Dia orang besuk ke mana? Dengung. Kan dia popular lah. Ustaz, habis orang kenal dia. Tapi dia buat order gitu lah. Saya kenal kau. Lepas tu rasa-rasanya bila-bila nak jadi apa? Lepas belajar ni, nak kerja benda? Inspector wedding. Inspector wedding. Oh, boleh kerja kat luar negara tu. Kat mana rasanya nak pergi? Singapura murah gaji. Murah dalam baru 6,000 duit kita sebulan. Kalau dekat Europe tu inspector welding ni boleh dapat dalam 20,000 sebulan. Ringgit Malaysia. Boleh? InsyaAllah. Tapi jangan pergi dengan kapal terbang, hilang. Pergi cari dengan kapal, dengan ferry dan sebagainya. Baik, ambil hadiah satu. InsyaAllah. Jumpa lagi. Ni tak boleh tanya nama dah, kenal dah. Baik, jual gas ni lama mana dah? Lama mana dah jual gas? Sebenarnya gini Ustaz. Ini kata orang tuan ayah nampak di kaki. Orang Malaysia siapa yang tahu. Yalah. Selalu. Mana betul lah ni kata sini. Betul lah. Betul alhamdulillah. Tapi kita ni hak panggil ni bukan kita nak uya dia. Yalah dah apa. Cuma panggil. Panggil nak tanya nama, nak tanya apa je. Orang lupa nama. Saya ingat orang Laraman. Nama dia? Ding. Pok Ding. Pok Ding orang panggil. Asal kita beli Sebataki. Bukit Tobing. Sebataki. Dia ni duduk mana? Dia ni duduk Tok Nyembah. Kedai gas je. Bukan kedai gas, Ustaz, saya jual cerita mata Ustaz, air atas pasang. Apa dia kata jual gas?
Labong terus tu. Jual cendera mata. Tak pasti. Benda apa tu? Jual kerap mana cermata ni mana bukan ready made, orang siap tulis Ustaz. Mana orang nak cedera mata untuk Cermin mata, cedera mata. cedera mata Ustaz. Ha. Macam siap tulis lah happy birthday hari guru apa ni. Jual benda gitu lah. Laku kau. Lah. Sewa bandarang, kita bandarang. Ya, Berapa Ustaz. sebulan sewa? 110. Dia, tak boleh naik lagi. Kan naik ada orang sokong dia Ustaz. Kalau naik ni. Dia kena naik. Kalau tak ada naik, tak ada orang nak beli, kena naik situ. Cakap atas. Dekat atas. Dia kena naik. Ya. Nak beli ke bawah boleh, bukan lepoh gitu. Baik, kita beri hadiah. Berani dia. 3 kali bahan hadiah. Mu ni. Dah pertama naik. Alhamdulillah. Ni, tuah manusia tak nampak. Ada 3 siapa kisah lagi nak hadiah? 3 kisah. Sama. Baik. Kita hanya ada satu lagi persoalan untuk dijawab. Kita nak bagi hadiah berhabis dulu. Mana? Mana? Budak, mai. Ni. Ni aku kecil ni, ni. Mai. Mana? 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 Mai. Boleh. Mana ada. Nak tutup kedai ni. Baik. Lapor baru ni. Nama apa? Muhammad Ilham bin Syarudin. Muhammad panggil mak adik mak. Umur berapa? 8 tahun. 18 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Comel gigi dia. Ni tengok. Ni. Sekolah mana ni? Sekolah Wakaf Pelang. Sekolah? Wakaf Pelang. Wakaf Pelang. Pergi sekolah naik basikal ke? Naik kereta. Naik kereta. Kereta benda ni. Ayo. Kereta Viva. Viva. Ayah kerja benda? Kerja cikgu. Cikgu? Mak? Cikgu kak. Cikgu juga? Abang ada tak? Ada. Kakak ada jugalah. Nak hadiah ni? Nak. Tengok tak cerita kartun? Tengok. Superman tengok tak? Tahu tak? Superman. Spender merah. Tengok. Spiderman? Tengok. Tahu? Tahu. JKK Man? Ambil. Terima kasih. Ambil hadiah. Ambil dengan ustaz. Terima tangan ustaz. Medul ni dek. Medul ni. Nama dia? Muhammad Fakur Razi. Muhammad Fakrul Razi. Makna Fakrul tu benda? Kebanggaan. Kebanggaan. Muhammad yang menjadi kebanggaan. Nak jadi benda besar bila-bila. Ustaz. Ustaz. Kenal tak ni? Kenal. Siapa dia? Syekh Hanafi. Handsome tak dia? Handsome. Ya dah. Tengok molek. Handsome tak? Kakak ada tak? Handsome gitu. Betul. Kat mana handsome dia? Muka. Muka Semua. dia? Semua? Dak ayung. Lepas tu kita biar hadiah beg tak? Dia tengok beg dah. Mu tengok beg. Ikhlas tak tu? Ikhlas. Ya. Dia tahu tak dia ni orang mana? Apa surat? Besuk tengok. Muka besuk. Amno totok ni tu. Tu kata. Dia main kepuk kondel kat ni. Bukan orang besuk. Orang Dungun. Kampung Dungun. Ambil lah dia. Ambil lah. Main ke Dia salam siapa dia kat sini, mak ayah. Ustaz? Dia salam kat mak ayah. Main dengan mak ayah sini. Mana mak ayah? Keadaan sekolah sini. Sekolah Mak Tafi. Sekolah mak tapi pada meeting. Bersyukur. Ha? Hak masjid dengan ada Masjid. Alhamdulillah. Mak tapi masjid. Sila ambil ajar. InsyaAllah jadi hafiz. Ya Allah. Habis hadiah kita ada lagi. Hadiah yang terakhir, hadiah istimewa. Hadiah ni hebat. Beg pun besar, benda tu pun besar. Tu pitih ke benda gembok tepi gitu. Pitih. Sampai bersepeh-sepeh tu beg kubira pitih. Panggil seorang ustaz, hebat-hebat sikit.
Nak beli beg besar. Boleh buat pergi Mekah beg ni. Tak boleh. Tak boleh tinggal, tak boleh tinggal. Dia banyak dah beg. Siapa dia? Panggil. Mana orang muda? Ayah Haji pakai serban tu boleh tak? Mana? Ha? Apa? Jauh. Oh, boleh. Boleh, Ayah Haji pakai serban meh. Mai. Sila. Mai. Meh. Tu dia. Jirit tangan orang. Jaga. Sila. Allah Rabbi. Boleh tak sekarang? Duduk. Biarlah. Suka dulu. Oh, jangan. Takbir. Allahu Akbar. Nama Ayah Ngoh. Ayah Ngoh. Nama IC Ayah Ngoh. Nama waktu Ayusu Asing. Asing. Hashim bin Ismail. Umur berapa? Umur 58. 58. Kampung mana duduk? Kapung Ladang. Kapung Ladang. Dengan Tanjung. Tanjung tak? Ladang Tanjung. Ladang di Tanjung. Dan sekarang ni duduk Tanjung? Sekarang ni duduk di Gelugur Raja. Gelugur Raja. Gelugur Raja Tahir. Isteri ada mari? Ada belaka? Anak isteri. Anak berapa orang? Anak dah ramai. 9 je. 9. Patut kecil besar ni? Kau cek sekali umur tak silap saya. Bak, lebih kurang anak ustaz kau. Ya, kau cek kali? Kau cek kali. Setahun setengah? Dok, 9 tahun. Ada orang dia gitu. Sama dengan kita ada lagi lah perut ada lagi. Lagi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, aku ramai lah. Isteri berapa orang? Isteri seorang je. Ya. Kedua wanita saya dengan mama. Ada kalau isteri bagi nak tak? Kalau isteri bagi. Isteri yang ni nak wui. Tak ada saya. Ya. Tak ada. Ya tau. Tak ada depan ni tabur. Tak wui. Tak wui. Ada ada tanya-tanya. Terah dah kerek tu. Buat surat. Lepas tu? Cak cari. Lagi tabur saya berani. Tak mau saing. Tak berani saing. Tak mau saing. Ya. Oh. Dalam makan Serembang ini tak saing kau. Tak saing. Itulah apa orang kalau. Memang mesti dia dah gitu. Janganlah kalau dia mati, lelaki. Katakan kalau dia matilah. Ada peluang. Ada peluang. Ada orang tidur luar lah ni. Ada orang tidur luar lah ni. Tu dia punya bahasa. Tapi mati. Masa mati dah. Tak apa dah mati dah. Yalah betul dah. Ada. Masa hidup ni kita memang tak berani ya. Ada berani saya. Oh. Tu Ustaz berani? Bisa saya. Bisa ni apa? Saya. Ustaz berani? Saya tak berani kau. Tu. Ya kau. Pasal bini saya je suruh. Tu saya berani. Kalau dia suruh dia berani kau. Ini tak disuruh. Allahu Rabbi. Sama je kau ni. Sama. Jadi kalau rasanya isteri bagilah, katakan bagilah. Isteri bagi? Ya dah ada dah. Ada dah. Ada? Ada bagi? Nak payung mah senang. Payung mah ke payung saya. Bagi, ada bagi. Ada bagi. Kena pandai pujuk ah. Hak ada bagi tu alhamdulillah. Mudah-mudahan bawa lah payung mah dia. Ni. Kalau ada rumah tak bagi. Payung, bukan tak bagi payung. Barang payung. Payung. Dah olek-olek lah sikit. Jaga. Ni. Jaga baik. Baca-baca sikit. Kalau ada baca. Embuh. Embuh sikit baca-baca sikit. Acus tak wui kali. Embuh kan ni. Nak kata embuh cuk sampai embuh kali. Kita baca tu masa mula-mula kita embuh itu. Jadi gamang mula-mula dulu. Dah ingat dah. Masa muda dulu. Dah ingat ayat dah. Dah ingat. Kalau ingat kita embuh pula. Dah. Masa rumah duk goreng tak ingat. Baik, tak ada nak tanya benda ni. Ustaz nak tanya. Beg besar boleh? Ya. Boleh pergi Diego Garcia? Alhamdulillah. Naik kapal terbang? Tak boleh, Ustaz. Berapa? Musim ni musim kapal terbang hilang. Ya. Gaji naik? Tak gaji naik. Tak gaji naik? Kapal terbang tak gaji naik? Tak gaji naik. Ya tau. Tak gaji naik pun kapal terbang. Omong hidup tak gaji naik? Omong hidup tak gaji naik lagi. Dah pergi mana-mana lagi lah. Dah pergi mana? Lepas tu duk main gelewak gitu. Tanjung Ledang
ke Glugu. Glugu. Tanjung Ladang Glugu. Ya. Baru ni ambil BRIM tak? Ambil. Ya. Patut takbir ni. Amat takbir. Ya, betul dah. Berapa boleh? Tak silap rasa ke 600.5. Nah, tu setengah. Kira dah. Kira dah 600.5. Lepas tu mana duit? Duit. Duit belanja habis. Habis ambo. Hais. Dia yang kata tahan setahun. Beri pagi. Tengah hari bagi. Bagi hari dua. Bagi. Licin. Tak ada benda. Beri pagi tu. Badak awak beli Berapa benda? ada? Joli teh. Bukan joli. Dah? Bayar benda tu, beli benda tu, anak susu, cucu, cicik yang ada belaka. Habis licin. Habis. Tak ke kau? Tahun lepas pula orang boleh. Tak tahu lagi. Belum boleh. Belum tahu lagi. Belum tahu lagi. Boleh dah. Kalau bolak je kekek dia ni. Kenal tak ni? Tak pernah. Nama kenal? Ya. Syekh Hanafi. Tengok muka. Boleh hang. Yang muka dia ni orang Melayu ke, orang Filipin ke, Indonesia ke? Saya tengok macam tu. Ya. Sama je macam Ustaz saya tengok. Muka dia. Muka dia berat sama macam Ustaz. Dia tak macam kita dia orang lain. Orang lain mana orang dengung je. Dungu tahu dah dia asal dia lain. Saya tak ada cuba Ustaz ke bawah. Asal dia orang ni? Orang Yaman. Orang Yaman? Ya tak Ustaz? Tu dah. Tak, saya tanya soalan. Dia bukan Melayu. Saya tanya soalan betul tak Ustaz? Ke bawah? Kalau ikut dari tak dia orang besuk. Tak, Dia saya Yaman. dengar Kampung. Saya tak mau dengar maksud sebab salah. Hak dengung. Tapi hak orang dengung ni dia kata Bangsa. Yaman. Betul tak Yaman? Hadramaut Yaman. Hadramaut. Hadramaut Yaman. Bukan Melayu. Tengok hidung. Tak saya tanya Macam salah. pepaya. Betul ke tidak? Betul tak Ustaz Betul, kata? Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nak Yaman je orang lagi. Nak tanya cerita Yaman, cerita Hadramaut ni lah. Alhamdulillah. InsyaAllah Kampung boleh dia. tanya. InsyaAllah boleh tanya. Cuma dah lama tak balik. Alhamdulillah kita berilah beg besar hari ni. Baik. Alhamdulillah. Boleh awak naik kapal terbang. InsyaAllah. Nama Ayangah. Lama-lama dia kenal. Sallallahu. Mak yang awak alik ya. Tak. Pasal Khabar Ustaz terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama banyak. Tu kalau ada masa nak jumpa ke rumah dia. Boleh. 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 Eret beg balik tu. Ni tarik gini. Saya ni. Tarik gini lah. Orang nak tengok tu. Tak pegang-pegang atas tu. Tarik gini. Nak tengok naik kapal terbang. Tak tarik gini. Pusing kau tu. Buka mula main. Nak tengok gua ni benda kau tengok belah kedah. Dah ada ke dah je tengok. Dia terik gitu. Okey. Lepas tu. Mic sipang. Pegang ni sebelah. Tarik. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kono ni lah muat. Pusing kau ni pusing kau ni. Baik, alhamdulillah semua hadiah-hadiah yang telah Ada segi hadiah tak? Ada satu lagi hadiah. Jadi oleh kerana hadiah tu saya tukang beri. Jadi hadiah tu tidak akan panggil dah pasal orang kita nak beri tu ada atas ni dah. Jadi ini daripada pihak penganjur pada Al-Fadhil Ustaz. Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Baik. Para hadirin, terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus. Sepanjang program ini saya rasa banyak benda yang bermanfaat. Cumanya saya nak bagi Ustaz seminit untuk Ustaz khulasah dan tutup pertemuan kita insya-Allah. Baik. Terima kasih. Tahniah. Tak bunyi Ustaz. Kita ucapkan tahniah, terima kasih banyak-banyak kepada pihak masjid dan sekalian yang telah bersusah payah untuk menjayakan program kita pada malam ini. Kejayaan yang begitu memberangsangkan ribuan setiap malam saja, 10,000 orang setiap malam, bermakna 3 malam lebih daripada 30,000 orang untuk datang menjayakan program kita. Dan kita harap Allah SWT sudi memanjangkan umur kita agar terus kita dapat berada di atas muka bumi Allah untuk menjadi khalifah Allah, untuk memperjuangkan agama Allah. Tujuan kita untuk datang ke masjid, buat program jom masjid, nak suruh mari masjid bukan saja ialah dengarlah apa yang ada di masjid, rebutlah apa yang ada di masjid, ambillah apa yang disediakan di masjid,
bawa balik menjadi bekalan kita untuk kita bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti. Teruskanlah perjuangan kita, mudah-mudahan Allah tunjukkan kepada kita keberkatan daripada usaha kita selama ini. Di mana saja kita akan berada, di mana saja kita pijak bumi Allah, di mana saja kita akan duduk di bawah bumi, langit Allah, maka ingatlah kita kena sentiasa bersama dengan alim ulama. Kita kena menjalankan amal ma'ruf nahi mungkar. Jangan takut sedikit pun kepada manusia, kita hanya takut kepada Allah. Kalau begitu kita akan jadi kuat sama ada kita hidup ataupun kita telah mati. Alhamdulillah. Sekali lagi saya mohon, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah sudi menjayakan program ini. Dipertemukan kiranya kita di lain kali mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, 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 takbir.